Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari bertemu kembali di WHI siaran 16 Disember bersama saya Segita dan juga Fahrin Ahmad. Dan lagi lebih kurang 2 minggu sahaja kita akan menutup tirai 2021. Wow. Awak betul-betul teruja nak menanti tahun baru. Rasanya lah orang kata nak fresh start lah kepada tahun yang akan datang ni. Okey, apa pun kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang memilih kami Wanita hari ini di TV3 untuk bersama di jam 12.30 hari ini. Dan sebagaimana Sugi dan juga saya, kita semua bersyukur kerana diberikan kesihatan untuk terus bersama. Baik, cerita pasal sihat, kita kena sentiasa pastikan diri kita sihat dan juga sentiasa patuh pada SOP dikala kita semua resah dan gelisah dikala pandemik COVID-19 ini, Sugi. Betul tu Fahrin. Kalau kita lihat statistik semalam, bilangan kes yang direkodkan adalah 3,900 kes. Jadi seperti biasa, anda tahu apa yang anda harus lakukan. Tapi kami tak jemu untuk mengingatkan anda untuk sentiasa menggunakan hand sanitizer. Belilah kit ujian saringan kendiri itu. Lakukannya secara bersendirian dan ingatkan orang di sekeliling, orang tua di rumah, kanak-kanak dan semua orang termasuk diri anda. Okey, saya bukannya nak kata apa Sugi. Bila melihat kepada angka tersebut, pasti ramai yang rasa gembira. Mungkin dah ada rasa selesa. Betul. Kan angkanya semakin menurun. Tetapi seperti mana yang kita ingatkan, setiap pelonggaran yang diberikan jangan disalahgunakan, jangan kita alpa dan juga lalai. Dan saya lihat sebenarnya banyak majlis-majlis juga telah diadakan. Tetapi apa yang paling penting adalah kawalan kendiri dan juga kita jaga orang lain juga sebenarnya. Betul tu Farid. Kadang-kadang iyalah kita pun akan berfikir berapa lama nak rasa takut. Tapi bukan kami nak takutkan anda, kami nak ingatkan anda sahaja. Okey, baik. Kalau semalam anda telah menonton WHI, rakan pengacara kami Fiza dan Uyaina telah berkongsi ataupun membincangkan topik hidup bukan murah. Betul. Saya suka topik itu dan ramai dalam kalangan anda telah berkongsi pendapat di laman Facebook kami. Dan perdebatan perbincangan semalam cukup menarik. Kita berikan kesinambungannya sedikit secara ringkas bersama dengan mereka di luar sana tentang pendapat mereka. Kita dengarkan. Hidup bukannya murah. Kita sering dengar pendapat yang mengatakan duit bukan segalanya, tapi zaman sekarang semuanya perlukan duit. Disebabkan ini ramai yang terkesan dengan situasi sekarang sehingga ada yang terpaksa melakukan 2 hingga ke 3 kerja bagi meneruskan kehidupan. Oleh itu, mari kita dengar pendapat orang ramai tentang kos sara hidup masa kini. Kos sara hidup sekarang memang agak tinggi lah. Saya akui memang semua harga barang naik. Harga pengasuh, harga iuran taska semuanya naik. Saya dengan suami alhamdulillah dua-dua bekerja. Jadi nak harap suami seorang buat zaman sekarang ni memang takkan cukup. Jadi apa yang tak cukup keperluan dan perbelanjaan rumah memang saya akan tolong tambah. Cara saya menguruskan perbelanjaan keluarga dengan berbelanja mengikut kemampuan. Jangan mengikut orang. Posting-posting di media sosial tu kita kena kontrol lah, jangan terpengaruh. So kita kena pandai bedakan yang mana satu keperluan, yang mana satu kehendak. Secara peribadi saya juga terkesan dengan kos perbelanjaan sara hidup yang meningkat. Namun tidak banyak perkara yang dapat dilakukan kerana kami tinggal di bandar sama seperti orang lain. Jadi apa yang saya dan keluarga praktiskan adalah kami cuba sebaik mungkin untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga, seperti lebih banyak menyediakan makanan di rumah berbanding membeli di luar, lebih banyakkan aktiviti di rumah berbanding aktiviti di luar, dan percutian yang paling kerap dilakukan adalah percutian ke kampung halaman kerana kami dapat menjimatkan kos untuk tinggal di hotel. Tidak dinafikan sangat tinggi berbanding dengan zaman ibu bapa kita. Tapi yang paling penting, simpanan kecemasan perlu ada untuk kesenangan kita di kemudian hari.
Baik, masing-masing ada pendapat mereka yang tersendiri dan betul hidup bukan murah. Jadi untuk tahun yang akan datang ini peringatan buat diri saya juga. Kita buatlah orang kata budgeting kepelan untuk dari segi kewangan, dari segi kehidupan kita. Yang mahal tahu nak tahu siapa? Awak mahal saya. Oh, saya mahal. Okey, baik Farin. Saya nak tanya awak lah. Awak rasa sebagai Fahrin Ahmad lah kan, baju yang saya pakai hari ini adakah ia Muslimah friendly? Okey, kalau tanya pada saya, okey dengan skirt yang labur, longgar, lengan yang panjang dan bagi mereka yang muslimah mungkin memadankan dengan hijab, saya rasa ini muslimah friendly. Okey, baik. Saya pun rasa muslimah friendly sebab saya boleh bayangkan rakan pengacara Uyaina yang berhijab, Hawa yang berhijab memakainya dengan kasut yang bersesuaian kan. Tapi itulah bila bercakap mengenai fashion muslimah ini, lain orang ada lain tafsirannya. Tapi bagi saya sendiri, saya melihatnya semakin berubah fashion muslimah dan ada ramai yang lebih suka mengeksperimen dengan fashion ini. Benar. Dan kalau kita lihat evolusi fashion muslimah ini dari semasa ke semasa cukup menarik, cukup kreatif, berbeza dengan ada pendapat mengatakan fashion muslimah itu orang kata boring dan sebagainya, tak kreatif dan sebagainya. Tapi zaman dan generasi telah menafikannya. Jadi kepada anda, peminat-peminat fashion, wanita-wanita muslimah, pastikan anda bersama kami sepanjang siaran hari ini kerana kita akan membincangkan cabaran fashion muslimah masa kini. Ya, betul. Dan kami juga akan berkongsi bersama dengan anda satu event yang akan berlangsung iaitu Islamic Fashion Festival Kuala Lumpur yang akan kembali tahun ini setelah 2 tahun mendiamkan dirilah disebabkan oleh pandemik. Okey, kepada anda yang ada sebarang pendapat dan sebagainya, sila kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa untuk boleh juga komen dan follow kami di Instagram WHI TV3. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat sekejap, kembali selepas ini di WHI. Wanita Hari Ini. Impak pandemik COVID-19 hampir melumpuhkan industri fashion di seluruh dunia. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh semua negara termasuk Malaysia bagi mengekang penularan wabak dan juga penutupan sementara beberapa sektor telah memberi implikasi kepada aktiviti fashion termasuk pembatalan pentas peragaan. Ia juga amat memberi tekanan kepada industri kreatif, antaranya mereka, jenama dan penggiat industri fashion hingga ada di antara mereka yang terpaksa menukar strategi dan ada yang terpaksa gulung tikar. Walau bagaimanapun, selepas hujan, pasti adanya pelangi. Kini, secara perlahan, industri fashion kembali pulih selepas majoriti sektor dibenarkan beroperasi. Ini memberikan nafas lega buat mereka dalam merancangkan kembali industri fashion, terutamanya fashion muslimah. Jika dahulu pasaran fashion muslimah dilihat terhad dan ramai yang beranggapan bahawa mereka tidak boleh bergaya apabila berhijab. Namun kini, masyarakat sudah mula terbuka dalam berfashion mahupun dengan gaya fashion muslimah. Ini kerana semakin banyak mereka fashion yang tampil dengan kreativiti masing-masing bagi menghasilkan busana muslimah yang lebih menarik untuk digayakan. Masyarakat lebih terbuka dalam menerima fashion muslimah yang berlainan sekarang ini. Dan hari ini topik kita adalah cabaran industri fashion muslimah musim pandemik. Dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang figura hebat yang tidak asing lagi dengan dunia fashion. Kita terus perkenalkan tetamu kita di studio. Bersama dengan kita Datuk Seri Raja Reza Shah, pengasas dan pengerusi Islamic Fashion Festival Kuala Lumpur. Terima kasih Datuk Reza bersama dengan kita. Dan juga Datuk Indra Dayang Fatimah Tum Abang Sofi, pereka fashion dan pengerusi seni visual negara. Terima kasih Datuk Tum bersama dengan kita. Okey, baik. Kedua-dua mereka cukup orang kata berpengalaman dalam industri fashion negara kita. Jadi kita mulakan dengan Datuk Seri Raja Reza dahulu. Dalam pandangan Datuk, bila kita bercakap mengenai fashion muslimah ini, pastinya ada evolusinya daripada dulu sehingga sekarang. Tapi bagaimana Datuk melihat evolusi fashion muslimah di Malaysia, penerimaannya dalam kalangan kaum wanita Melayu? Okey, pertama kali kita kena lihat daripada dua aspek ya. Satu, kepada mereka yang benar-benar mengerti tentang menutup aurat ni dan telah bersedia dari segi mental dan fizikal. Jadi yang ini kita tidak persoalkan. Tetapi kita punya target fokus saya ialah kepada
wanita-wanita yang mungkin belum bersedia lagi ke tahap itu. Ke level keimanan mereka mungkin belum sampai ke tahap itu. Jadi kita dalam Islamic Fashion Festival ni memberi pilihan kepada mereka. Jadi kita ni they say we show clothes yang from the minimum to the maximum, depending on the levels of their iman and also their readiness to cover. Lepas tu kita lihat macam setengah-setengah tu bermula dengan hanya tudung-tudung manja dulu dan biasanya it's progressive. Lama-kelamaan mereka akan menutup secara penuh. Mungkin saya boleh menambah, Datuk Reza. Sekarang ni ada yang berkongsikan tentang terma modest fashion. Adakah ini selari juga dengan apa yang kita cuba kongsikan? Ya, sebenarnya modest fashion ni adalah satu perkataan yang ringan sikit. Tapi saya mengambil langkah yang berani, Islamic Fashion Festival. Dan saya mengambil risiko itu kerana bila kita start event ini pada tahun 2006, sebenarnya apa yang bermain dalam fikiran kami semua ialah tentang bagaimana Islamofobia ini menghantui dunia. Jadi kita mengambil langkah untuk menunjukkan fashion ini supaya masyarakat antarabangsa tidak membuat equation itu Islam equal to Arab equal to terrorism. Jadi kita nak dispel itu dan kita tunjukkan daripada fashion ni, kita lihat ada ramai designer daripada berbagai bangsa. Sebab Islam ini pun kita ada berbagai-bagai mazhab dan fahaman cara yang dijalankan itu berbeza. Jadi supaya dunia ni tahu kalau ada sesuatu bangsa itu yang mungkin memberi nama yang kurang baik untuk Islam, tetapi bukan Islam secara keseluruhannya. Okey, baik. Dan kalau kita lihat fashion ataupun rekaan Datuk Tom sendiri, memang semua orang tahu memang luar biasa unik, ada signature-nya tersendiri kan, cukup cantik. Saya sendiri akan memakainya walaupun kita kaitkannya kadang-kadang dengan fashion muslimah kan. Jadi Datuk Tom, kalau kita lihat hari ini ada pelbagai jenama fashion muslimah yang menjualnya dalam talian juga. Tapi pandangan Datuk sendirilah hari ini fashion muslimah di Malaysia, adakah wanita di Malaysia lebih berani untuk memperagakan fashion muslimah yang ada sekarang ini? Memang sekarang dah macam-macam jenama yang menggunakan macam-macam baju that is like user friendly untuk muslimah ya. Dan semua orang akan memilihkan warna yang dia minat, shape dia minat. Ada yang suka menggunakan jeans ataupun active wear. So semua dah diubah sesuai. Jadi sekarang it suits every lifestyle. So semua orang kalau dia orang suka berolahraga, they all like to wear active wear. So that's also like very user friendly Muslimah clothes for that. And then now they have got long clothes, they have got blouses, they go with very loose pants. Tapi untuk saya as a fashion designer, saya suka menggunakan fashion yang senang dipakai supaya orang tidak akan mengambil masa untuk kalau nak keluar. For instance, like kita kan kalau orang baru nak menggunakan pakai tudung, kadang-kadang dia orang nervous macam mana dia nak membuatkan supaya sempurna. Betul. So you got to find ways where dia orang boleh lepas jaga anak keluar pergi kerja, so they can actually put on tudung dia dengan selesa dan kemas. Dia memenuhi ciri muslimah. Okey, saya nak tambah sikit pada Datuk Tun Sri. Kalau kita lihat sebenarnya macam saya katakan di awal tadi kan, fashion muslimah selalu dikaitkan dengan sesuatu yang boring, yang susah, yang tidak ringkas dan sebagainya. Jadi bila kita berbicara mengenai cabaran industri ataupun fashion muslimah ini, apakah cabaran terbesar sebagai seorang pelaku fashion dalam mencari ilham dan inspirasi untuk menghasilkan rekaan-rekaan baru? Kita mesti peka kepada the ramp of the world. Macam mana yang warna yang disuka masa season itu, apa yang siluet yang suka orang di season itu, macam Chanel apa diguna dia, kain yang dia menggunakan. Kita mesti tahu juga ini semua, tapi takkanlah kita akan cuba hanya mengikutkan aliran itu. Tapi what we have to do is to make it fashionable. Kita buatkan supaya orang memakai dia selesa, but also supaya dia orang tahu macam, oh, saya ni walaupun saya bertudung ni semua, saya masih lagi mengikut the latest fashion dan colours. Seperti sekarang kan semua orang suka warna yang lebih macam acid colours, yang bright colours, macam Gucci menggunakan colour macam itu. So kita juga menggunakan colours yang seperti itu, tapi dengan tertib dan dengan menggunakan hijab wear. Dari mana yang Datuk Tom bawa pada hari ini di studio tu. Tadi kita dah saksikan memang cantik. Saya tambah sikit pada Farid sebut tadi pasal pakaian boring dan sebagainya. Betul. Jadi saya rasa peranan yang IFF telah
ambillah sejak kita mula buat benda ni pada tahun 2006, ialah kita telah brand Islamic fashion ini untuk pergi kepada wanita-wanita yang mungkin belum bersedia dan mungkin mereka tertarik kerana fashion. Kerana di situlah peranan designer-designer seperti Datuk Indra Tom dan ramai-ramai lagi lah macam Gaya dari Jakarta, Bernard Chandran atau Rizman Ruzaini supaya nak menarik perhatian. Sebab kita tengok even dalam Islam sendiri, selain daripada kita tahu istimewa agama ini, tetapi macam-macam Rasulullah itu buat supaya menarik minat. Umpamanya peribadi Rasulullah SAW itu sendiri yang membuat orang minat dan masuk Islam. Jadi kita ni terpaksa membuat fashion yang menarik supaya orang yang belum bersedia bertudung mungkin tertarik untuk memakai pakaian Islam. Cantik. Boleh dikatakan sebagai fashion ni sebagai medium dakwah. Correct. Betul. Baik, dan Datuk Reza, mungkin Datuk Reza boleh kongsikan juga lah 2 tahun tidak mengadakan fashion festival Islam Fashion Festival ini dan kini kembali. Memang rasa nak bunuh diri kan. Kerana pandemik. Kerana pandemik. Itu adalah acara yang memang dinanti-nantikan setiap tahun sejak 2006. Betul. Sebab tadi saya pun berkata kepada Datuk Reza, saya baca ia mengatakan sebelum ini ada 180 designer yang mengambil bahagian dari seluruh dunia. All over the world. 2 tahun tidak ada acara itu ni. yang Apa nak cabarannya? Kongsikan cabarannya. Jadi bagi saya sebenarnya setelah saya mulakan IFF ini, alhamdulillah sambutannya adalah sangat bagus. Umpamanya lebih dari separuh designer saya adalah non-Muslim. Jadi kita mengambil kepakaran orang-orang bukan Islam untuk menyumbang idea mereka. Seperti kita tahu dalam sejarah peperangan Khandaq dulu zaman Rasulullah dulu, dia memakai idea Salman Al-Farisi ini, satu orang yang mengambil idea orang-orang Yahudi ketika itu. Tapi Nabi adapt idea itu kerana itu satu idea yang bagus. Jadi begitulah juga kita. Kalau ada idea yang bagus daripada orang bukan Muslim pun apa salahnya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada mereka sebab mereka tahu kan they're very serious untuk berfikir-fikir macam mana orang-orang bukan Islam ni. Jadi IFF ini jadi satu platform yang juga menyatukan penggiat-penggiat seni fashion daripada berbagai agama, bangsa dan negara untuk bersama-sama berkarya. Jadi bila tak dapat 2 tahun saya rasa rugi sangat benda tu. Dan bagi juga saya, guest dia pun semua daripada multiracial, multi-religious. Betul. Itu yang dikatakan fashion is art. Kan kita membawakan semua orang bersama seperti yang Datuk Reza kongsikan, yang bukan Muslim juga menyumbangkan idea pada rekaan-rekaan dan membelikan baju tu juga. Kalau saya Farid memang saya suka saya nak kongsi di sini baju kat situ. Satu pengalaman saya tak akan lupakan ialah bila saya buat show di New York. Lah pelakon hebat Robert De Niro ni was one of our audience. New York hebat, Charlize Theron pun datang. Robert De Niro ada. After the show, Robert De Niro cakap ke saya, dia kata, Reza, I'm glad I came to this show. Because before this, I really thought that Muslim woman has to be covered in black. Jadi bila yang black tu lah yang menjadi satu connotation yang kurang sihat sikit daripada pandangan mereka. Jadi saya rasa macam syukur sangat-sangat macam dah tercapai sedikitlah matlamat untuk memberi gambaran sebenar tentang kecantikan Islam ini yang tidak menganiayakan wanita. Betul. Okey, bercerita tentang acara pada tahun ini berbanding tahun-tahun yang lalu. Mungkin cabaran juga pandemik ini. Jadi tahun ini yang menyertainya mungkin ada dari luar ataupun dari Malaysia saja. Bagaimana untuk acara kita tahun ini? Okay, sebenarnya pada tahun ini pertama kali saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan saya pasti terima kasih kepada pihak kerajaan lah kerana telah melonggarkan syarat dan membenarkan event-event ini untuk dijalankan walaupun ada SOP yang ketat yang kita kena harus. It's better than nothing. Jadi kita akan adakan pada minggu hadapan di Four Seasons Hotel dan oleh kerana masalah kuarantin dan sebagainya, jadi kita akan tampilkan designer-designer hebat daripada Malaysia, iaitu Datuk Indra Tom Babang Saufi, kita ada Rizman Ruzaini dan juga Datuk Sri Farah Khan dengan Datuk Sri Bernard Chandran. Dan kita ada juga 2 jenama antarabangsa, itu Max Myra dan Givenchy. Dan saya akan menampilkan koleksi lelaki-lelaki daripada designer-designer lelaki yang telah mengambil bahagian dalam IFF ini daripada designer dari Pakistan, Indonesia dan saya sendiri. Wow, okey. Baik, Datuk telah berkata yang antara pereka fashion yang mengambil bahagian adalah Rizman Ruzaini. Baik, dan kami, wartawan rakan kami Syifa telah sempat menemu ramah mereka. Tapi sebelum nak tahu daripada Rizman sendirilah, apa pandangan Rizman berkaitan dengan Islamic Fashion Festival ni, nak tanya kepada Datuk Tom jugalah. Datuk Tom, Datuk berkata tadi warna yang dipilih untuk pakaian yang diperagakan tahun ini adalah untuk memberikan sedikit mood yang berbeza setelah pandemik. Jadi bagi Datuk sendiri, apa antara cabaran sewaktu pandemik ini sebagai seorang pereka fashion?
Masa pandemik syukur Alhamdulillah, saya ni kan dalam 5 tahun yang dulu memang sudah start online. Yeah. So saya slowly off my offline business but more to online. And syukur Alhamdulillah masa pandemik orang masih lagi boleh shopping. Yeah. So I'm one of the lucky ones. But juga masa tu pun sebab masa yang kita dikurung di rumah semua, saya ni bangsa orang yang positif. Yeah. Saya tak suka macam complain tak boleh keluar ini semua. Sebab to me, you have to be the solution. Betul. Not part of the complainer saja. So saya masa pandemik ni saya banyak buat design. Yeah. Saya buat scarf, saya buat design and all that. So it's good. But at the same time, my colours were getting. The more longer it was, my colours started to be happier and brighter, and because all you see is the sky, So my collection is called the Sky Collection. Kita tak ada buat apa-apa, tengok only the sky yang looks the same, kan? So I have the Sky Collection, and I also make it user friendly supaya orang senang memakaikan. Sebab masa pandemik kan kita hanya pakai kaftan, kan? Yeah. Betul. So I try to make the kaftan a little bit more fashionable dan menggunakan kain yang diguna sekarang, which is like banyak volume. Because all designers now memang suka pakai volume, pakai chiffon, pakai organza. So saya banyak menggunakan kain yang lebih daripada yang sikit saja. Because Islamic fashion you really use a lot of kain. So this time saya pakai lebih lagi. Tadi Datuk Tom sebut pasal positif, kan? Itulah tema kita punya event pada tahun ini. Iaitu ijabi, yang bermaksud positif. IIJAABI. Ijabi, positif. Sekejap Farin, saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan tahniah kepada Datuk Tom. rakan baik saya ni, Datuk Tom, kerana baru dapat anugerah Seri Indra Mahkota Pahang beberapa hari yang lepas. Thank you. Dan saya rasa ini satu Itu yang kami kongsikan. sumbangan kepada untuk Datuk Tom might get the award, tapi sebenarnya satu penghargaan kepada penggiat seni fashion. Betul. Secara keseluruhan. Dan cukup menarik apabila kita berbicara mengenai pandemik ni, kita kata mengenai mengubah kesulitan menjadi satu peluang. Dan mungkin apa yang dijelaskan oleh Datuk Indra Tom tadi sebentar tadi ada kait juga dengan inspirasi atau fashion yang dibawakan pada mereka kongsikan dengan kita. So saya menggunakan kain yang light. Kan kita mesti merasakan kita punya life ni janganlah heavy and morose. Jadi saya menggunakan warna yang after the rain there's always the rainbow. So saya banyak rainbow, saya banyak menggunakan kain yang light, yang boleh flying all over, like yang bangsa that sort of kain, and banyak pakai volume. So that you can layer it, because that's how it is now, like you layer your clothes. Yang warna oranye tu, yang warna jingga tadi, seluar seluar. Yang mungkin di sebelah tu macam nampak macam kaftan pun jubah pun macam ni kita nak kata tentang fashion. Yeah, because you see, you can just put anak tudung and you can just cover your head. Macam orang dulu pun pakai kain songkit macam ni, kan? But now it's really in sekarang all over the world. Orang suka menggunakan volume, suka menggunakan macam cape. So saya pun collection saya pun banyak menggunakan tu sekarang. Kalau kita lihat yang tu memang one piece Datuk, sekali dengan bajunya. Menarik. Baik, cukup menarik. Nampak ringan. Kain apa tu kalau tak boleh saya tanyakan? Organza. Organza. Cantik. Dan Datuk Rizal, mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa yang Datuk mengharapkan tahun ini daripada designer, daripada mereka fashion. Apa kelainan yang Datuk mungkin ingin melihat tahun ini? Kelainan positif. Betul. Ijabi. Exactly. Kerana saya rasa kita semua ada tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga dunia. Jadi kita yang telah dipilih berada dalam tempat kita sekarang ini, kita guna peluang itu untuk berkongsi to make the world a better place. Sebab itulah bila saya buat IFF kali ini, saya pakai tema ijabi ini supaya positif, dan designer-designer semua telah di-brief untuk membuatkan design-design yang menggambarkan positivity. Kerana bab kata Datuk tadi, kita tak boleh nak bersedih, nak menangis sampai pagi, meratapi. We have to go on. Saya nak tambah satu lagi kat sini. Islamic Fashion Festival ini, selain daripada filosofinya tentang Islam, sebenarnya kita nak cuba jadikan Islamic fashion ini sebagai satu industri. Sebab saya pernah pergi ke Milan dan saya terpaksa bercakap dengan 70 orang Rotarian di Milan, kerana mereka sangat berkuasa di sana untuk menerima event. Actually, memang saya bercadang nak buat kat sana. Dan saya telah cakap dekat mereka dan mereka tertarik. Sebab saya kata, sebab Italy ni memang famous untuk buat kain, kan, di Como dan sebagainya. Saya bilang sama mereka, saya kata, kalau you buat fashion yang moden ni,
setengah meter cukup, 1 meter pun cukup. Tapi Islamic fashion kalau nak yang biasa pun at least 6 meter. Dan kalau nak fashion lagi 8 meter, 10 meter. Bayangkan how much money in that business. You know, untuk mereka pay attention dalam Islamic fashion dan setiap orang Islam mesti nak kena ada baju yang sopan. Ya. You know, dah pakaian untuk wedding, even kematian dan sebagainya, kena ada baju sopan. Dan kan telekung itu sendiri pun macam-macam fashion berapa meter. So dari segi bisnes ekonomi, ini memang satu yang menyumbangkan. Dan di sinilah peranan para designer semua untuk mentunjukkan apa yang cantik dan bagaimana boleh tukarkan seni visual ini kepada satu ekonomi yang bagus, menjana ekonomi dalam negara kita. Saya cukup tertarik bila berkait rapat juga dengan apa yang dijelaskan oleh Datuk Seri Reza sebentar tadi. Kita nak tanya pada Datuk Tom lah. Kalau kita lihat fashion is very subjective. Dia sangat subjektif dan ia melibatkan, dia sebenarnya fashion ni kalau kita kata tak adalah kata tentang agama, bangsa atau sebagainya. Ia boleh semua. It's fashion. Setakat sehingga ke hari ini kita lihat evolusi fashion muslimah ni. Jadi Datuk Seri melihat bagaimana penerimaan mereka di peringkat antarabangsa di Eropah maupun di seluruh dunia tentang fashion muslimah ini yang guna kain yang banyak tadi tu. You know, couture dalam semua dunia, the only customers yang masih menggunakan couture, which is like the cheapest is dalam 100,000 are the Muslim world. Only the buyers are all daripada Qatar, daripada Saudi Arabia, daripada UAE. They are all Muslims. Only Sheikha Mosa can afford to buy the couture punya baju yang semua up to here and panjang. Tapi masih lagi menggunakan shape yang modern dan juga kain-kain yang seperti apa yang di-added to the top brand in the world, you know. So sekarang semua fashion designers dalam semua dunia sampai ke yang menggunakan fashion yang macam Versace for instance, yang selalu pakai baju pendek dan miniskirt, dia sekarang pun dah menggunakan lebih banyak kain dan mengikutkan the brand of the world wear. Orang yang nak membelikan dan banyak budget to buy baju are the Muslim world. So dia orang pun dah mengikutkan cara macam mana the Muslim world will beli baju dan wear, dan dia orang banyak membuatkan jaket panjang yang tak hitam, hanya hitam, macam-macam warna. So semua orang pakai macam jaket panjang macam hijab, you know. Anyway, you know, for the hair, untuk kepala, even orang bukan Islam dia akan kata apa tahu? It's a good solution for a bad hair day. Kan kata nak belur rambut tutup je senang keluar. Just go out, you know. Dulu is it Chanel said that don't leave a house before you wear a hat. Mesti tutup. You know, hoodie, they wear caps. Sekarang semua menggunakan head covering. Dan juga you see, Islam is such a progressive religion. Memang kita mesti protect rambut kita, mesti protect kepala kita. So scientists dan juga medical experts dan wellness doctors semua sudah tahu that yang diajarkan dalam agama is the most practical things untuk kita menyelamatkan diri. I always say that apa-apa barang pun dia akan jadi lebih berharga kalau dah di-wrap, betul tak? Saya tak pelik satu hari nanti pertunjukan fashion di peringkat antarabangsa, jenama-jenama macam Giorgio Armani, Versace dan sebagainya semua ada jubah. Kerana Farin sebut tu, dalam IFF ni kita ada juga jenama antarabangsa yang telah ikut serta. Ralph and Russo, Kenzo, Etro, Stella McCartney pernah bergabung dengan kita untuk show di luar negara. Mengubah persepsi orang melalui fashion. Seronok bercerita pasal pereka fashion dan juga fashion ni. Ini ada sesuatu yang cukup menarik kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan. Seperti sedia maklum, pandemik COVID-19 telah memberi impak besar terhadap industri fashion, termasuk industri fashion muslimah. Meskipun jenama Rizman Ruzaini tidak asing lagi dalam kalangan penggemar fashion, mereka turut merasakan kesan daripada penularan wabak ini.
The first 3 months tu memang terduduk sekejap sebab memang masa tu kan total lockdown kan. Tapi masa time tu I think somehow dia memberikan saya peluang untuk saya berfikir what's next. Macam dulu kalau kata kita terlalu occupied dengan kerja, kita tak boleh nak fikir, tak sempat pun nak fikir. So bila ada masa 3 bulan tu saya berfikir what's next, what we gonna do, apa yang terbaru dalam Rizman Ruzaini. Tapi to be honest somehow of course lah kita rindu kalau kita cakap pasal event fashion dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni dah mula muncul kembali. Kita tengok back to back memang ada saja. So I think yalah is a good thing to see lah kiranya. Meskipun industri fashion di seluruh dunia terjejas, Rizman percaya bahawa masyarakat masih mementingkan penampilan dan juga gaya. Oleh itu, sebagai pereka fashion, mereka perlu kreatif dalam mengeluarkan rekaan-rekaan baru. Bila kita nampak industri fashion ni somehow walau macam mana pun still berkembang pesat sebab people live in it. People memang nak memakai baju, so they wanted to be as good as they can be. Sebab apa? It's either work from home ke ataupun pergi kerja ke, people still want to be fashionable. Justru festival Fashion Islam IFFKL 2021 kembali bagi menampilkan busana Islamik dari pereka-pereka fashion seluruh dunia termasuk Malaysia, Indonesia dan Singapura. Pereka fashion duo iaitu Rizman Ruzaini antara yang mengambil tempat dalam pertunjukan fashion ini. Saya rasa IFF tahun ni adalah IFF yang special bagi saya di Rizman Ruzaini kerana sebelum ni mungkin bila kita buat fashion show kita tak nampak what is the right direction. So IFF kali ni kami tampilkan sesuatu koleksi yang lebih luxury, who is Rizman Ruzaini, dan of course tapi kita mementingkan what we call it, kita mementingkan kesopanan di dalam setiap koleksi itu sendirilah. Diharap setiap rekaan yang ditampilkan oleh pereka fashion tanah air dapat mengubah persepsi masyarakat tentang gaya fashion muslimah dan mengangkat martabat fashion muslimah di persada dunia. Farin, saya nak tanya, awak pernah tak terasa kenapa semuanya fashion untuk wanita saja? Lelaki tak ada ke apa-apa kelainan? Okey, bukan saya nak kata apa. Kalau kita nak tanyakan pada Datuk Seri Reza pun sekalipun, tahun memang ada di IFF ada juga fashion untuk lelaki ya? Ada. Okey, jadi mungkin Datuk Reza boleh kongsikan terus bila Fashion Week ini akan berlangsung dan di mana dan apa harapan Datuk untuk yang akan datang ni? Okey, alhamdulillah, insya-Allah Islamic Fashion Festival ni akan diadakan di Four Seasons Hotel pada hari Isnin 20 hari bulan Disember ini, di mana kita akan seperti biasa gala dinner kita ni kita akan mencari derma kerana itu adalah satu feature IFF ini dan pada tahun ini kita akan dermakan kepada mangsa-mangsa banjir kalau ada, tapi kita harap-harap tidak adalah masa tahun ini. Dan kita akan menampilkan designer hebat daripada Malaysia, Datuk Tuan Abang Saufi, Rizman Ruzaini, Datuk Seri Bernard Chandra dan Datuk Farah Khan serta dua jenama antarabangsa Max Mara dan Givenchy, dan juga koleksi pakaian laki-laki daripada beberapa designer daripada macam saya katakan tadi daripada Indonesia, Pakistan dan sebagainya. Dan kita juga ada artis-artis undangan untuk menghiburkan para tetamu. Ada Ika Mustafa, Fauzia Latif, Liza Aziz, Alif Aziz dan Hair Husaini. Dan akan diacarakan oleh Datin Ilin Deli dan Joey G. Dan kalau kita lihat sebenarnya IFF KL ni bukan saja memang dah bertaraf antara bangsa. Bukan setaraf lagi, bertaraf antara bangsa. Okey, baik, untuk Datuk Indatum sendirilah, kalau melihat berbicara mengenai fashion muslimah ini bukan saja untuk tahun ini tapi akan datang di masa-masa akan datang, apakah harapan sebagai seorang pereka fashion untuk industri ini? Yang kita ada IFF ni memang satu positif platform yang saya sudah join daripada 2006 dan daripada 2006 sampai ke sekarang orang nampakkan Islamic fashion macam satu fashion platform yang even orang yang tak memakaikan tudung akan menggunakan baju yang kita design. And I think insya-Allah for this coming year we hope the travelling gets open dan semua. Dan saya pun baru balik daripada Dubai dan saya banyak tengok shop dekat sana semua berbuka, and semua the world designers yang memang hebat, yang daripada Italy, daripada Paris, semua menggunakan baju yang panjang.
So dan saya bercakap dengan orang dekat-dekat fashion people in Dubai. Dia pun kata, this is a very huge market. So insyaAllah, I think with more and more people involved and better business ideas and also going online and all that, I think people should actually improve their sales coming up and all that. Dan fashion muslimah ni adalah sesuatu yang universal dan inklusif. Inklusif, yes. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Raja Reza selaku pengasas dan pengerusi Islamic Fashion Festival Kuala Lumpur yang akan berlangsung pada 20 hari bulan ini, ya Datuk. Dan juga Datuk Indra Dayang Fatimah Tom Abang Sofi. Terima kasih pada you. Terima kasih sangat-sangat kepada wanita hari ini. Terima kasih. And such good questions, like we are so happy to actually be here. Thank you so much. Dan kami juga berkongsi aspirasi IFF KL ini sendiri bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini. Dan macam kita katakan, fashion bukanlah sahaja suatu yang dikatakan tentang fashion sahaja, tapi juga boleh jadikan sebagai suatu medium dakwah untuk kita semua. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Azam Syam. Tapi sebelum tu anda saksikan sedikit teaser music videonya. Saksikan. Aku mula menenangkanmu, jangan terus engkau bersedih. Apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Aku terus membahagiakanmu, membalut luka-lukamu. Wanita hari ini. Mengapa kau sedih-sedih? Engkau pun membalas, baru ditinggalkan oleh kekasih yang kau cinta. Aku mula menenangkanmu, jangan terus engkau bersedih. Pasti ada hikmahnya. Aku terus membahagiakanmu, membalut luka-lukamu. Dan akhirnya kita jatuh cinta. Oh baby bambang, tak kuduga aku telah jatuh cinta. Hati jadi Sugi, video klip tu Baby Bam Bam featuring Oyen, kucing tu. Okey, baik, kita bersama dengan Azam Syam. Hai Azam. Hello. Hai Azam, sihat? Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Wah, Baby Bam Bam Syam. Tapi kalau kita tengok sebenarnya Baby Bam Bam ni kisah apa ni? Orang kata Bam Bam ni kadang-kadang dia kaitkan dengan yang apa ni, tembam-tembam, cabi-cabi. Ke sebenarnya ada kisah lain ni? Saya pun Baby Bam Bam tau. Okey, sebenarnya lagu ni menceritakan tentang perjalanan seorang lelaki. Dia kenal dengan apa orang kata pasangan dia lah. Start dia macam perempuan ni merajuk, sedih sebab ditinggalkan kekasih. Lepas tu lelaki ni try untuk approach dia, lepas tu pujuk dia and then nak menangkan hati dia lah. So lagu ni banyak kepada memujuk. Sebenarnya yalah Bam Bam, bila sebut kita pasal Bam Bam ni orang kata macam body shaming lah apalah kan. Tapi bukan. Kita sebab kita lihat macam ni sebab ada lelaki yang memang orang kata minat dengan yang lebih chubby. Ada tau orang-orang suka memang orang kata personality yang chubby ni, yang comel-comel ni kan. Jadi melalui lagu ni kita memang nak highlight
wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang memang cabi ni untuk orang kata mudah untuk didekati macam tu lah. Mereka ada tarikan. Okey, faham. Dan lagu ni Azam baru 2 minggu ya dikeluarkan dan telah mendapat orang kata sambutan yang cukup baik daripada peminat-peminat Azam. Jadi Azam mungkin boleh kongsikanlah antara komen yang Azam dapatlah setelah lagu ni keluar. Secara peribadi mungkin kawan-kawan ataupun di Instagram. Alright, kebanyakan yang Azam dapat sebelum ni kalau nak ikutkan Azam memang forte lagu ballad lah. Betul. So power ballad. So memang bila keluar single ni orang akan macam cakap Azam kenapa bawa lagu macam ni, macam tak suit dengan vokal Azam lah kan. Sebab Azam memang nak tampilkan satu sisi kelainan Azam. Azam nak lebih versatile lagi dalam menyampaikan lagu, banyak lagu kemudian insya-Allah. Dan actually banyak feedback yang baik lah. Antaranya lagu ni mudah untuk budak-budak hafal dan dengar. Sebelum ni lagu saya berat, so tak budak-budak susah nak layan lagu ni. Ni kira fun, easy listening lah Azam Yes. Kita tengok Azam kita boleh panggil ni Azam Bambam. Saya sebab baby face, comel-comel. Okey, Azam ringkas saja pencipta, penulis lirik dan juga harapan Azam sendiri untuk lagu terbaru daripada Azam ni. Alright, pencipta lagu ni Ijai Azhara Band, penulis lirik pun sama juga Ijai Azhara Band. Harapan Azam untuk lagu ni semoga orang kata orang boleh terima lah, peminat-peminat boleh terima, pendengar-pendengar boleh terima. Dan Azam harap peminat-peminat boleh terus streaming lagu ni dekat semua platform muzik digital, dan juga terus dengar lagu ni dan tengok video MV dekat YouTube Rusa Music. Okey, baik. Dan juga bolehlah anda ikuti Azam Syam di Instagram untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangannya. Baik Azam, kami ucapkan selamat maju jaya kepada Azam untuk karya-karya yang akan datang dan juga lagu terbaru ini. Jaga diri Azam. Jaga diri Azam. InsyaAllah. Sugi. Bambam tu macam comel lah. Bila suka macam Sugi. Sugi Bambam. Bambam. Saya baru nak tanya sesuai ke Fahrin Bambam? Tak sesuai sangatlah. Okey, banyak lagi yang kita ingin kongsikan. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Macam tu Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasihlah kerana masih lagi bersama dengan kami di WHI dan Fahrin. Kami berdua ingin berkongsi bersama dengan anda yang mungkin ada hasrat untuk menjadi seorang penyampai radio. Ayo tunjukkan bakat anda bersama Hot FM Radio Star. Post video demo duet anda bersama salah seorang penyampai rakyat Rangers, Farah Fauzana, AG ataupun Fad di Instagram atau TikTok. Jangan lupa mention Hot FM di IG atau TikTok beserta hashtag Hot FM Radio Star dan hashtag super cuba cara saya. Super cuba tu CUBE dan RM10,000 mungkin menjadi milik anda dan kontrak bersama Hot FM. Jadi pencarian bintang radio Hot FM terbaru. Hot FM kini lebih muzik yang hangat. Info lanjut di www.hotfm.audio tertakluk pada terma dan kita cubalah Sugi. Mungkin boleh. Okey, baik. Kami akan kembali esok dengan satu lagi topik menarik. Mudah kahwin, rumah tangga jangan buat main-main. Ini sekarang ni. Orang kata memang senang nak kahwin, tapi jangan dibuat main-main kerana perkahwinan tu sesuatu yang orang kata sangat indah dan mulia. Ini dia wise words daripada Fahrin Ahmad yang sudah berkahwin berapa tahun? 6. Dia kira. Okey, baik. Kami akan berjumpa dengan anda esok WHI jam 12 tengah hari. Sehingga itu, jaga diri, ikut SOP. Ya, Assalamualaikum. Tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri